Kenapa ni? Kejap. Okey. Okey, kalau mesej kawan kamu tolong masuk guna akaun Delima sebab saya dah record, saya tak nak accept dah mana-mana pelajar. Tolong suruh kawan-kawan kamu guna akaun Delima. Okey, kat mana tadi ya? Kat mana tadi saya pun lupa dah. Okey, so 5 minggu ni saya nak awak kekal bersama saya. Okey, sebab saya tak akan ulang macam hari tu pun peringatan awal yang saya bagi tahu kat kamu, saya tak akan ulang dah. Okey, topik yang bahagian saya nak terang ni Sudoku memang agak sukar. Jadi tolong bagi perhatian, tolong masuk kelas. Sebab itu ada pelajar yang mesej kat saya, cikgu, dia masuk pertandingan sekian-sekian ni. Okey, bukan saya tak benarkan. Okey, awak fikir yang mana lebih utama. Okey, yang mana lebih penting. Kalau awak anggapkan pertandingan tu lebih penting, awak pergi. Kalau awak rasa yang ini lebih penting, awak masuk. Saya tak nak paksa kamu. Okey, sekali kamu jadikan isu, kerana awak tak masuk pertandingan yang awak tak dapat, awak jadikan isu. Saya tak nak. Sekarang ni saya terpulang pada kamu, cuma satu je saya bagi alasan, satu je saya bagi statement, saya tak akan ulang. Itu saja. Okay, saya tak akan ulang. Bila kita dah bersemuka nanti, saya tak akan ulang, saya akan teruskan juga. Sebab sekarang ni, hari ni dah bulan 6 dah pertengahan tahun. Sepatutnya kita dah masuk bab yang terakhir, Okay, so kita tengok balik, ulang balik, awak bab algoritma seperti biasa, kita akan belajar search dengan sort. Okay, saya ulang sikit balik. Mana takut awak dah lupa. Search ni maksud apa? Cari. Sekejap ya. Saya dalam proses penyesuaian ni, saya tak berapa nak. Okay. Search maksudnya cari. Okay, mendapatkan sesuatu item dalam satu senarai. Search ada dua, linear dengan binary. Kamu kena tahu, linear ni maksudnya carian satu persatu sehinggalah carian tu dijumpai. Ataupun carian itu tamat tanpa sebarang hasil. Itu linear. Dan saya dah ajar dah awak masa kita bersemuka dulu macam mana nak cari linear. Okey, yang kedua binary. Binary ni salah satu syarat susunan tu mesti dalam keadaan apa? Menaik atau menurun. Kena susun dulu. Menaik atau menurun. Okey? Okey, sama ada menaik atau menurun. Kita kena susun. Lepas tu binary ni pula kamu kena cari item tengah. Okey, item tengah. Dah cari, kalau carian kamu tu lebih besar, dia berada di sebelah kanan, kita akan hapus sebelah kiri. Itu adalah binary search. Okey, itu tentang search. Kemudian kita belajar tentang sort. Okey, sort. Sort apa maksudnya? Kamu susun. Susun mesti menaik, menurun. Okey? Okey, menaik ataupun menurun. Okey, ada dua jenis sort yang awak akan belajar. Bubble. Bubble maksudnya awak tukar. Katakanlah awak ada satu senarai, kata 3. Katakanlah dia nak dalam keadaan menaik, maksudnya daripada kecil ke besar. Awak kena susun dua ni, awak tukar. Ni tukar. Selesai satu lalaran. Kalau dah dalam keadaan susunannya menaik, tamat. Kalau belum, buat lalaran kedua, tukar. Itu adalah bubble sort. Yang ketiga adalah bucket sort. Okey, bucket adalah apa? Bucket adalah timba, baldi. Okey, untuk bucket sort ni awak akan sediakan baldi dan awak sediakan dalam julat. Katakanlah A hingga C, D hingga F, G hingga J. Julat ni kita tentukan berdasarkan nilai awal dengan nilai akhir. Okey. Okey, kemudian dah ni kita masukkan yang mana dalam julat ni, yang ni dalam julat ni, dalam julat ni. Dan langkah seterusnya awak susun. Dalam baldi ni awak susun ikut susunan yang dia nak. Kalau menaik daripada kecil kepada besar. Kalau menurun daripada besar kepada kecil. Okey, sekarang apa ni? Benda ni
awak susun dan last kali awak gabung. Itu kita dah belajar semasa kita bersemuka hari itu. Okey, boleh ke tak boleh? Faham ke tak faham? Okey. Alhamdulillah ramai pelajar lelaki yang masuk, pelajar perempuan ni saya tengok ramai tak banyak. Okey, kelas kelas DK pun kelas ngurus pun ada. Okey, sambil tu kamu mesej, kamu tengok kawan kamu masuk ke tak masuk. Okey, macam saya kata kat budak Tirta 5 dengan Tirta 4 semalam. Nak buat baik, ajak kawan beramai-ramai masuk. Nak buat jahat, kamu buat sorang-sorang. Okey, sekarang kita nak mencari ilmu, kita nak bukan kita saja dapat, kawan kita dapat. Okey. So kita bagi tahu kawan kamu, kok kawan kamu tertidur ke? Haikal ada tak Haikal? Adik? Adik? Ya. Haikal ada tak dalam ni? Tak ada. Mesej dia kok dia tertidur. Siapa lagi? Okay. Yang selalu tertidur, mesej lagi. Okey, Adik. Lukman. Kuzairi. Ashraf ada tak? Mesej Ashraf, saya tak nampak Ashraf. Aiman ada. Okey Aiman. Jangan tidur. Izzuddin ada. Izahan. Izahan tak ada, tolong mesej Izahan. Pelajar perempuan yang tak ada siapa dia? Bakis ada. Bakis ada 2, Syahira. Okey, Aura ada, Ayuni ada. Okey, sambil tu kamu jeling-jeling kawan kamu. Kalau tak ada, mesej dia. Okey, setakat tu faham Okey, so sekarang ni kita akan belajar persamaan dan perbezaan search dan sort. Okey, search dan sort. Okey, jadi hari tu sebelum kita bercuti saya dah cerita dah persamaan dia mesti ada satu senarai. Okey, satu senarai. Dan dia memerlukan algoritma. Hari tu kita buat dah latihan. Dia mesti ada bukan yang tu kriptografi. Okey. So linear search dengan bubble search sesuai digunakan untuk senarai yang mempunyai item yang sedikit. Sikit item kita boleh guna linear untuk search, bubble untuk sort. Tapi kalau senarai tu sampai 1000, paling banyak pun 100, kita tak sesuai guna linear dengan bubble, kita guna binary dengan bucket. Itu persamaan dia. Perbezaan dia kalau search kita cari. Kalau sort, kita isih ataupun susun. Okey, kita tengok. Baru saya teringat. Allah. Okey, baru kita tengok lagi siapa yang kita masuk kelas. Baru 26. Afif. Adik, message Afif. Siapa lagi yang tak ada? Kamu jangan sebab minggu ni pengetua nak laporan pelajar yang tak masuk kelas. Okey. So kamu mesej kawan kamu masuk kelas sekarang. Baru nak masuk Arif. Selamat datang Arif. Arif kenapa tak guna akaun Delima Arif? Okey, kita sambung balik Okey, kita tengok macam mana nak tulis sudoku. Yang ni pun saya ulang balik. Okey, kok awak lupa. Okey, nak menulis sudoku dan menulis carta alih bagi linear search. Okey, algoritma diwakili oleh sudoku dengan carta alih. Apa maksud sudoku? Perwakilan algoritma dalam bahasa yang mudah difahami. Okay. Bahasa yang mudah difahami BM lah. Kalau pandai BI buat BI lah. Start, kan? Dah sekali N. Okey, carta alih pula adalah perwakilan algoritma dalam bentuk grafik. Awak kena tahu. Okey, sudoku dan carta alih dibina sebelum menyelesaikan masalah supaya set langkah yang dihasilkan jelas dan mudah difahami. Okey. Pembinaan algoritma memudahkan untuk mengesan ralat yang ada serta dapat memastikan output adalah output yang diingini. Biasalah algoritma dibina sebelum kita buat programming. Langkah pertama, awak kena faham proses linear search dengan membina algoritma.
Sekarang ni awak kena faham proses tu langkah demi langkah. Kalau dalam linear search, apa yang awak kena buat? Mula-mula awak kena item pertama dalam senarai. Kemudian banding item carian dengan item pertama. Okey. Jika nilai item sama dengan carian item pertama, carian dihentikan. Contohnya dalam senarai ada 2, 3, 5, 8. Awak nak cari item 2. Mula-mula cari dah jumpa. Okeylah. Selesailah. Kalau awak nak cari yang 5, awak kena 2 dulu, cek 3 dulu, cek 5, baru jumpa. Jumpa pada carian yang ketiga. Itu kalau carian 5 lah. Kalau saya suruh cari yang 9, awak cari. Ini 3. 5, sorry. Awak cari yang 9. Cari. Tak jumpa. Jadi, jika carian tamat apabila item carian diperolehi atau apabila semua item telah disemak. Dia tak jumpa 9. Jadi, kita akan cakap carian tamat tanpa hasil. Baru nak masuk Ainun. Selamat datang Ainun. Lepas ni, siapa yang masuk lambat, tolong guna akaun Delima sebab saya terpaksa admit kamu. Faham? Tengok siapa lagi yang tak masuk. Adik dah mesej Irfan, dah mesej Haikal? Dah. Dia kata dia buat apa? Ni dia tak boleh login akaun Delima. Kenapa pun tak boleh? Hei. Nampak ni lah saja nak bercari pasal. Tu ada orang mesti biarkan dia. Biarkan dia. Okey, so dalam bina Sudoku awak kena tahu L ni apa, targetnya apa, indeksnya apa, nombornya apa. Benda ni sebenarnya saya dah terang tapi saya terang balik. Sekali kamu bagi alasan cikgu masih yang tak sikit tak faham. L adalah list senarai yang mengandungi item. T ni adalah target nilai item carian. Contohnya awak nak cari 9. So T tu adalah 9. Okey, I adalah kedudukan indeks dalam senarai. Okey, indeks bermula dengan berapa? 0 ke 1? Siapa boleh respon? Luqman ada dah? Luqman ada tak? Luqman? Boleh dengar suara cikgu Luqman? Luqman? Line tak okey. Adli dengan Abid ke? Okey. Adli dengan Abid ke? Adli? Dengar suara cikgu tak? Adli duduk dengan Abid ke? Ke seorang-seorang? Kemudian gelak saya tanya ni. Okey. Mesej Afif. Afif tak ada. Afif tak ada. Saya ikut. Saya buat laporan. Dia tak masuk kelas. Cikgu lain kami laju nak apa. Okay. Sekarang ni pengetua memang nak sebelum pukul 12 lagi saya kena hantar laporan untuk tingkatan 4. Tingkatan 3 awak cikgu Zaitun lah hantar. Siapa masuk kelas, siapa tak masuk kelas. Okey, so kita sambung balik. Indeks dia selalu bermula dengan 0. Indeks macam ni, indeks pertama, okay, saya tukar pen. Okay. Ini adalah 0, ini adalah 1, ini adalah 2, ini adalah 3. Yang ini adalah indeks. Okey, number, bilangan item dalam senarai L. Jadi bilangan bagi senarai ini adalah apa? 4. Indeks dia adalah 3. Kenapa? Sebab mula dengan 0. Okey, kita tengok. Yang ini Sudoku dia. Okey. So L, kita dah tahu tadi L adalah list senarai. Inilah senarai ni. 0, 82 apa semua. Okey, isytiharkan I. I apa tadi? Indeks. N apa dia? Bilangan. T apa dia? Target ataupun nombor apa yang awak nak cari.
carian nombor apa yang? Carian nombor. Okey, itu faham? Okey, so N sama dengan 10. Kenapa 10? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 nombor dalam senarai ni. Okey, setkan I dengan kosong. I tadi kita tahu index. Maksudnya kat sini, ya, maksudnya indeks dia adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi indeks dia sampai 9. Okey. Masukkan nilai carian T. Kita dah tahu T tadi adalah carian nombor. Okey. For I kurang daripada N. Sekarang I adalah 0. Kurang daripada 10. Jadi dia akan buat blok benda ni. Okey. Okey, kalau item yang kosong tu sama dengan 10, dia akan papas item dalam senarai. Kalau tak, dia akan terus pergi tamat. Itu kalau sama. Kalau sama. Kalau tak sama, dia akan buat yang ni. Yang saya biru, sekejap saya tukar pen. Dia kalau tak sama, dia akan buat yang ni. Dia akan pergi pada indeks yang kedua pula. Sekarang indeks 0, dia akan jadi 1. Kenapa 1? 0 tambah 1 akan jadi 1. So 1 kurang daripada 10. Dia cek balik, adakah L tu sama? Kalau tak sama, dia akan pergi indeks yang kedua. Buat lagi. Sampailah sampai 9 kat sini. Dia ada ulang-ulang sampai senarai ke-9, tak jumpa nombor, dia akan buat benda ni. Item tiada dalam senarai. Okey, setakat tu boleh? Boleh, cikgu. Boleh, benda-benda tu sebenarnya adalah ulangan. Okey, ulangan. Tak apalah, saya ulang balik. Haikal, okey dah? Akaun delima kamu? Haikal? Kamu main game banyak sangat sampai akaun delima tak boleh masuk. Okey, kita sambung. Okey, kita masuk kepada catat alih. Okey, catat alih pun sama juga. Okey, mesti perkataan dengan mula. Okey, kemudian setkan senarai. Ini adalah dalam bentuk proses. Sebab tu dia bentuk selipat tepat. Istihar. INT. I adalah indeks, N adalah number, T adalah target. Okey, yang kedua setkan N sama dengan 10. Sebab apa 10? Ada 10. Ada 10 nombor dalam senarai. Kalau ada 3, 3 je lah. Okey. Kemudian yang seterusnya, masukkan nilai carian T. Okey, ini adalah input. Okey, input. Okay, jika I kurang daripada N, dia akan buat benda ni. Benda ni kalau item tu terus dijumpai. Kalau item tu tak jumpa, kita akan banding. Kita akan tengok senarai yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10 habis. Kalau tak jumpa, pergi sini. Dan dia akan kata item tiada dalam senarai. Okey, ini adalah catat alih untuk linear search. Okey, setakat tu faham? Okey semua? Okey. Azrul, Lina, Amizafi, Arif. Ikwan apa cerita? Atas lagi tangan. Izahan tak ada, Afif tak ada. Tolong remind mereka. Kok mereka terlupa ke tertidur ke, macam-macam kawan tu. Okey, kita pergi yang seterusnya untuk untuk binary search. Ini pun hari tu saya sempat terang dekat kelas Ibnu Sina dengan Ibnu Rushdah. Okay, tak apa, saya ulang balik, tak apa. Okay, contoh situasi yang mengaplikasikan binary search. Yang pertama adalah
Carian nombor telefon berdasarkan nama dan buku panduan telefon. Okey, berdasarkan nama. Okey, contohnya nama kamu Malik. Okey, kita kena cari huruf M. Lepas M, A. Lepas A, L. Okey, itu adalah binary search. Okey, sebab huruf nama ni dalam buku telefon banyak. Jadi kita tak boleh guna linear search, tak sesuai. Okey, cari makna bagi perkataan tertentu dalam kamus. Contohnya kamu cari perkataan apa? Sombong. Awak akan cari S. Lepas S akan cari O, akan cari M. Okey, mencari rekod pesakit di klinik mengikut nombor kad pengenalan. Okey, kalau nak ikut nama, banyak. Macam kamulah, nama apa Brik? Muhammad sekian. Muhammad ramai. Jadi kita ikut nombor kad pengenalan. Okey, carian fail penuntut di college. Itu semua kita guna binary search apabila melibatkan data yang banyak. Okey, ini adalah proses dia. Awak kena ingat proses dia. Untuk binary search, awak kena tahu yang ini. Kita kena first kali senarai mesti disusun mengikut urutan menaik. Lepas tu kamu kena cari item di tengah. Langkah dia pertama susun. Lepas tu cari yang tengah. Banding item carian dengan item yang berada di tengah senarai. Kalau tengah senarai, carian awak lebih besar belah kanan. Jadi yang belah kiri ni kita hapus. Daripada senarai yang tinggal, kita cari pula nilai tengah. Katakanlah dia duduk sebelah, dia kurang, kita akan hapus belah sini. Jadi benda tu sebagai kecil. Okey. Nilai item carian sama, carian dihentikan. Kalau awak cari nilai tengah, tiba-tiba sama, berhentilah. Okey, jika item carian kurang daripada nilai item di tengah senarai, abaikan item di tengah senarai dan item sebelahnya. Macam tadi lah. Kalau item tu dikurang, yang tengah dan selepas kita abai. Kalau yang dia besar, item tengah dan kurang, kita abai. Macam tu juga. Jika nilai item carian lebih daripada nilai item tengah senarai, abaikan item di tengah senarai dan lihat pada senarai yang tinggal. Okey, kita ulang langkah ni. Okey, cari nilai tengah banding-banding ni sampailah item dijumpai. Kalau tak jumpa, maksudnya item tak ada dalam senarai. Okey, so dalam nak lukis sudoku, awak perlu tahu L. L adalah apa? Sama macam tadi list. N adalah apa? Bilangan. I adalah apa? Indeks kedudukan. Dan yang ini ada M. M maksudnya adalah item pertengahan. M ni adalah middle, tengah. P adalah pemboleh ubah yang mewakili nilai item carian. Untuk binary dia guna B kecil. Untuk linear tadi dia guna apa? T besar. T ni maksud apa? Target. J ialah N tolak 1. Kita tengok sekali J tu apa benda. Okey. Setakat tu faham? Boleh ke tak boleh? Ainun okey Ainun? Ainun? Azhari okey? Ni cikgu. Azhari kata ada pertandingan, kenapa tak masuk? Sekali tak menang, saya pula dipersalahkan. Okey, okey. Okey. Saya tak halang dan saya tak suruh. Awak fikir yang mana lebih memberi keutamaan pada kamu. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, ini adalah dia punya sudoku dia. Mula, setkan senarai. Okey, ini maksudnya A, B, C, D tengah dia ada. Maksudnya yang ini A sampai Z lah. Sebab tu saya buat dot. Okey, isytiharkan pemboleh ubah N. N apa dia tadi? Number. I adalah apa? Indeks. J adalah N tolak 1. M adalah middle. B adalah nilai yang kita nak cari.
Okey. Setkan N sama dengan 26. Cikgu, pasal apa 26 cikgu? Okey, A sampai Z ada 26 aksar. 26, bilangan dia ada 26. Okey. So I adalah kosong, J adalah N tolak 1. Macam tadi lah, macam tadi pun ada juga kan. Okey, biasalah indeks dia mesti start dengan kosong. Z ni adalah 25. Okey, masukkan nilai carian B. B tadi nilai yang kita nak cari. Contohnya saya cari huruf N. Nama saya N. So B ni sama dengan M. Okey, apabila okey, dia akan buat benda ni. Yang ini adalah proses mencari nilai tengah. I ni kosong tambah 25. Maksudnya I ni adalah, kalau awak tengok buku teks, kita guna istilah apa? Kita guna indeks terkecil. So, I maksudnya indeks terkecil. J adalah indeks terbesar. Yang ni kita nak cari nilai tengah. Jika nilai carian sama dengan nilai tengah, maksudnya item tu dah kita jumpa dah. Kalau kurang, maknanya yang lebih tu kita buang. Yang ni kalau kurang. Kalau lebih, kita ni. Okey. Kita akan J M tolak 1. Maksudnya nilai indeks tu lah. Yang kecil dia terletak di sebelah kiri. Dan I adalah nilai yang besar. Okey, dan kita ulang sampailah jumpa. Kalau tak jumpa, item tiada dalam senarai. Itu adalah sudoku dia. Okey, kalau catat alih dia, macam ni kita tulis. Okey, ini simbol mula. Okey, setkan sama. Kenapa 26? Sebab A hingga Z ada 26. I mesti start dengan kosong. J, N tolak 1. Okey, masukkan carian B. Tadi saya kata apa? M kan? Okey, kalau kurang, dia akan cari nilai tengah. Kalau sama, item ada dalam senarai. Kalau kurang, kita akan abaikan yang sebelah kanan. Kalau lebih, kita akan abaikan sebelah kiri. Proses itu ulang sampailah item dijumpai ataupun item telah disemak dalam semua senarai. Okey, setakat tu faham? Boleh ke tak boleh? Boleh. Okey. Okey Hafiz, selamat datang, baru masuk. Okey, sampai saya suruh kawan kamu mesej kamu. Kelas kita bermula pukul 10 pagi. Tadi cikgu ada emergency case. Saya kata lewat sikit. Bukan lewat 10.30. Okey, tolong alert Saya tak rugi apa-apa. Kamu yang akan rugi. Awak mesej lah panjang kat saya pun. Cikgu saya tak dapat masuk apa semua. Saya tak rugi apa-apa. Okey, tolong bertanggungjawab pada diri sendiri. Awak dah tahu awak ada PDPR start pukul 8. Pastikan pukul 8 awak dah bersedia. Okey. Ni saya dah bagi link awal. Tolong masuk awal. Bukan 10.30 baru nak masuk. Okey, itu awak punya tanggungjawab. Saya tak kira lah awak anak siapa pun. Anak Perdana Menteri ke? Anak apa lagi? Anak pengetua ke? Anak doktor ke? Tapi kalau belajar, kita semua sama. Okey? Faham? Okey. Saya tak nak benda ni berlaku lagi. Beria, habis kelas beria, mesej saya panjang. Saya tak cakap apa, saya cakap okey, okey, okey. Kenapa saya kata okey? Awak dah besar, umur 15 tahun, awak boleh fikir yang mana penting, yang mana tak penting. Okay, kalau kamu kata kamu ada hal, semua orang ada hal. Okay, seboleh-bolehnya jangan tidur lah, jangan main mesej lah. Ya.
Okey, kita sambung balik. Sorry ada gangguan. Okey. So apa ada penataannya? Khairunisa boleh faham Khairunisa? Boleh cikgu. Okey. So awak kena setia untuk 4 minggu lagi. Awak suka ke tak suka setakat ni 4 minggu. Tapi kalau awak tengok pelan pemulihan tu, bulan 8 sektor sosial baru dibuka. Sekolah tu adalah salah satu di bawah sektor sosial. Saya takut lepas ni pun yang pergi tingkatan 5 awak terus PDPR. Kalau awak hilang daripada radar, awak fikir sendiri. Okay, awak fikir sendiri. Saya tak nak marah-marah, saya tak nak panjang-panjang apa. Saya tak nak bagi tahu mak ayah kamu walaupun di antara kamu saya kenal mak ayah kamu. Saya tak akan bagi tahu mak ayah kamu, kau fikir sendiri. Okay, kau fikir sendiri. Okay, awak dah besar. Jangan awak fikir sendiri. Okay, boleh kita sambung? Okay, kita tengok macam mana nak tulis pula bubble sort. Okay, search kita dah habis. Saya tak silap saya, search saya dah sempat terang. Ni saya cuma ulang. Okay, sekarang untuk bubble sort. Okay, sort. Okay, digunakan untuk apa? Menyelesaikan masalah sama ada dalam pengaturcaraan atas talian dalam kehidupan seharian. Bubble ni sort ni kita banyak pakai. Contohnya macam sekarang. Senarai nama kamu pun disusun ikut senang saya nak cari. Mana orang huruf L? Mana orang huruf K? Mana orang nama huruf L? Ilham ada tak hari ni? Ilham ada kat sini? Ya cikgu. Kenapa sebelum cuti kelas tak masuk? Ilham. Okay, saya tahu ada kalanya line kamu ada masalah. Tapi saya dah cakap dengan kamu selalu kan. Okay, jangan sampai saya bagi tahu mak ayah kamu. Okay, tolong jaga diri masing-masing. Okay, Ilham, Dini masuk dah. Dini ada tak? Ada cikgu. Okay. Kamu jangan lagi saya bagi tahu kamu lagi. So pandai-pandai jaga diri. Okey, saya tak nak bagi tahu mak ayah kamu tapi kamu jangan paksa saya bagi tahu mak ayah kamu. Okey, siapa lagi? Yang selalu tegang. Okey. Saya nak cari nombor telefon mak ayah kamu, saya boleh je. Okey, tapi saya tak nak. So tolong jangan bagi saya bertindak macam itu. Okey, sort merujuk kepada penyusunan data seperti nama. Okay, nama disusun ikut urutan nama, nombor, rekod, file dalam tertib tertentu. Tertib tertentu sama ada menaik atau menurut. Mana mudah antara menaik ke menurut? Saya tanya kamu. Afiq, menaik ke menurut yang senang? Menaik. Menaik. Okey, menurun boleh juga tapi takut susah lah. Okey, so semua masih dalam radar. 6 orang yang tak ada, tak apa. Kita tengok siapa 6 orang itu. Okey, yang saya perasan Izhan tak ada. Izhan ada tak? Tak ada. Sekejap lagi mesej lah saya panjang-panjang berjela. Nak mesej sebelum kelas, bukan selepas kelas. Okey, data yang telah diisi menjadi cara lebih cekap, pencantuman lebih efisien. Pencantuman ni lebih kepada paket lah nanti dan memudahkan proses data dalam tertib yang dikehendaki. Okey, bubble sort. Okey, dalam situasi ini kita selalu guna menyenaraikan markah yang diperolehi murid mengikut susunan menaik atau menurun. Kalau saya nak tengok pencapaian yang lebih baik, saya susun daripada menaik, menurun. Daripada besar ke kecil. Kalau saya nak tengoklah siapa dapat A. Siapa dapat E. Okay, kita guna susunan menaik. Kalau kita nak tengok ikut senarai nama, kita guna kalau kita nak senarai nama, kita guna senarai menaik. Kalau kita nak tengok markah, kita tengok menurun. Ada dua cara, menaik ataupun menurun. Mengisi umur peserta yang mengambil bahagian dalam acara larian aman supaya peserta boleh dikategorikan mengikut peringkat umur seperti peringkat remaja, belia dan warga emas. Okey, kita tengok.
First kali awak kena faham langkah proses untuk buat bubble sort. Okay, bubble sort dia akan banding, tukar. Banding, tukar. Okay. Itu awak kena ingat dengan dalam pemikiran kamu. Banding, tukar. Okey, semak item pertama dengan item kedua dalam senarai. Bandingkan kedua-dua item. Jika item tersebut tidak mengikut urutan, tukar. Okey, nak tukar. Contohnya, ini adalah, siapa saya nak bagi contoh? Siapa nak nama dia disebut? Angkat tangan. Siapa nak nama dia saya sebut? Cepat angkat tangan. Tak ada siapa? Okey, Ainul lagi? Azhari lagi? Siapa lagi? Siapa lagi nak namanya disebut? Siapa dia? Saya tak nampak. Siapa dia? Seorang lagi? Azrul. Okey, terima kasih. So, semuanya E. Mana huruf A? Okey, so Ainul, Afiq, Azrul. Okey, saya susun. Contoh. Okey, sekarang kita banding Ainul dengan Afiq. Okey. Yang ini AI, yang ini AF. Jadi awak kena susun secara menaik. Saya nak susun secara menaik. Menaik. Jom, tak kira dah. Okey, kita susun secara menaik. Okey, menaik. Okey, kebetulan dua-dua A yang ni I dengan F yang mana dulu? F dulu kan? A, B, C, D, E, F, G, H, F dulu. Jadi kita akan tukar. Afiq main sini. Ainun duduk sini. Okey, yang ni kekalah Azrul. Okey, sini berlakunya proses penukaran. Ish. Okey, yang ni tukar main sini, yang ni main tukar sini. Okey, nak tukar tempat pun sebelum Ainun pergi tempat Afiq, tempat Afiq ni perlu dikosongkan terlebih dahulu. Okey, perlu dikosongkan terlebih dahulu. Okey, kalau kamu tengok kat sini, okey, akan ada satu pemboleh ubah yang kita panggil temp. Maksudnya kat sini nanti kita tengok Okey, kita sambung balik proses dia. Okey, ulang langkah 2 dan 3 dengan item kedua dan item ketiga. Kemudian item ketiga dengan item keempat dan seterusnya hingga item yang terakhir. Mula-mula 1 dengan 2. Lepas tu 2 dengan 3. Lepas tu 3 dengan 4. 4 dengan 5. 5 habis. Okey, habis susunan. Okey. Semak senarai untuk melihat sama ada semua item yang berada pada dudukan yang betul. Kita semak yang ni. Ada ikut susunan lagi. Kalau dah, berhenti. Kalau tak, awak kena ulang balik untuk lelaran kedua. Okey, itu adalah proses untuk bubble sort. Okey, so macam tadi juga. Macam linear tadi ada L, T, N, J. Dekat binary search ada M, ada B. Okey, untuk bubble sort masih lagi guna L, masih lagi ada N, masih ada lagi I, index. J ni merujuk kepada kedudukan item dalam L. Tadi kita yang sebelum ni kita guna N, guna I, tapi I ni merujuk kepada bilangan lelaran. Berapa kali dia nak pusing. Temp ni adalah pemboleh ubah untuk menyimpan data sementara. Contoh macam ini. Ainun nak tukar dengan Afiq. Jadi Ainun ni kena pergi tempat temp dulu. Ainun kena masuk dalam temp dulu. Jadi tempat Ainun ni kosong. Bila tempat Ainun ni kosong, baru Afiq boleh masuk. Okey. Dan tempat Afiq ni kosong, barulah temp ni masuk sini. Iaitu Ainun. Itu proses dia. So itu fungsinya temp. Menyimpan data secara sementara semasa membuat pertukaran kedudukan
item. Setakat tu faham? Kenapa Arif? Gila-gila tu kenapa Arif? Okey, sian kamu. Gila kamu. Masuk kelas Cikgu Masli. Okey. Okey, boleh Cikgu teruskan? Boleh cikgu. Boleh Ainon. Okey Ainon. Ainon okey Ainon? Okey cikgu. Okey. Yang lain okey? Okey. Faris okey? Faris Iskandar ada tak? Hilang dari radar lagi. Oh, Haris pun baru masuk. Ashraf pun baru nampak. Ke dah lama masuk? Faris Irfan. Ada tak? Izhan pun baru masuk. Selamat datang Izhan. Faris Irfan. Boleh dengar suara cikgu? Dengar. Kau tidur. Okey. Mizafiq pun baru masuk. Haris pun baru cikgu nampak. Tadi mungkin cikgu tak nampak kot. Sebab banyak sangat. Alia okey Alia? Line okey Alia? Alia? Line okey? Alia tak boleh, tak apalah. Okay, skorannya masih dalam radar. Okey Azrul saya tahu. Teruskan kat tangan. Okey, so kita sambung. Okey, ini adalah sudoku dia. L adalah list. I adalah indeks, tapi I indeks bukan indeks kedudukan. I adalah lelaran. J adalah indeks. N adalah apa? Bilangan, item dan ada tem di sini. Ini yang dikatakan storan sementara. Okey, N sama dengan 10. Kenapa 10? Sebab ada 10 ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebab tu kat sini ada 10. Okey, I sama dengan kosong. Okay, I tu maksud lelaran yang kosong. Okey. Setkan tem dengan kosong. Okey, sekarang tem ni tak ada orang lagi, kita letak kosong. Tak ada nombor lagi, tetap kosong. Okay. For I, N tolak 1, J sama dengan kosong. Okey. Jika J kurang daripada N10 tolak kosong tolak 1, dia jadi berapa? Dia jadi 9. J adalah berapa? Okey, J tu adalah mana? Okey, J tu adalah apa tadi kita kata? J adalah kedudukan. Okey, kedudukan yang kosong. Okey, J sama dengan, adakah kosong kurang daripada 9? Kalau betul, dia akan buat benda ni. Kalau item yang pertama dengan item yang kedua, ni item pertama dengan item yang kedua, item pertama lebih besar daripada, ni dia nak susun menaik item pertama lebih besar, ini nampak. Item yang pertama akan pergi pada tem. Jadi tempat LJ ni kosong. Okey. Siapa yang akan ambil? Yang ni yang akan ambil duduk tempat dia ni. Okey. Kalau LJ lebih besar, LJ akan pergi dekat tempat tem. LJ akan pergi kepada tempat tem. Jadi tempat LJ ni kosong. Siapa yang nak isi? LJ tambah 1. Indeks yang berikutnya tu akan isi. Okey? Faham? Okey, jadi bila dia masuk tempat ini, tempat LJ tambah 1 akan kosong dan akan diisi dengan nilai tem ni. Tu ya. Yang saya bagi contoh Ainun tadi. Ainun akan pergi tem. Okey. Afiq akan masuk tempat Ainun. Tempat Afiq yang kosong ni akan, tem ni akan masuk. Tem ni adalah Ainun. Okey. Azrul kekal lah. Itu bila awak banding yang pertama dengan yang kedua. Yang seterusnya Ainun dengan Azrul. Betul lah Ainun dengan Azrul. Azrul kekal lah. Bila kekal yang ni. Kita tak ada buat apa-apa lah. Bila benda tu ni, kita akan buat benda ni. Habis lelaran, ulang ni. Okay, so I adalah lelaran.
J adalah kedudukan indeks. Itu beza untuk bubble sort. Okey, ini pun samalah. Okey, setkan adakah J, adakah J kurang ni? Kalau ya, dia akan banding adakah item pertama lebih besar daripada item kedua? Kalau ya, okey, item pertama akan pergi pada tempat tab, LJ tambah 1 akan masuk tempat J, tempat J tambah 1 akan diambil alih oleh tab. Lepas tu J tu akan ni ulang balik sampailah susunan tu dalam kedudukan menaik. Okey. Masih bersama saya 34 orang ni. Balkis kelas Ibu Sina, okey Balkis? Boleh dengar suara cikgu? Dengar cikgu. Boleh Balkis kelas Ibnu Rush, okey? Okey cikgu. Okey cikgu. Okey tak okey? Kena bagi okey cikgu harap sangat bolehlah. Okey. Okey, so kita dah habis dah 3 dan kita pergi pada bahagian yang terakhir. Bucket sort. Okey. Sekarang ni cikgu nak kena hafal ke semua catatan alih tu? Saya tak suruh awak hafal, saya suruh awak faham. Ingat, kalau ada tab, dia adalah bubble sort. Kalau ada app, dia adalah binary search. Itu awak, yang tu je saya boleh tolong kamu. Untuk awak senang ingat. Okey, kita pergi pula pada bucket sort. Bucket sort ni adalah baldi. Ingat, bucket adalah baldi. Okey, bucket sort ialah suatu isian yang menyusun item dalam suatu senarai mengikut kategori. Kan kita dah kata kita ada bucket, kita ada dia punya julat dia. Okey. Item-item akan dimasukkan ke dalam baldi mengikut kategori yang telah ditetapkan. Okey. Item-item dalam setiap baldi akan diisi mengikut urutan menaik dan menurun. Okey. Nak senangnya menaiklah, menurun pun boleh. Okey, sekarang kita tengok proses dia. Wujudkan beberapa baldi untuk menyimpan item-item. Mula-mula mesti mewujudkan baldi. Okey, menyimpan item-item dalam senarai sementara. Okey. Kedua, awak kena tentukan julat bagi setiap baldi. Okey, kemudian item-item tu dimasukkan sementara di dalam baldi berdasarkan julat. Betul kan perkataan ni? Berdasarkan. Typing error. Berdasarkan julat yang telah ditetapkan. Dah masuk item dalam baldi, isi item dalam baldi, kemudian bila dah sisih susun, cantum baliklah sekali. Itu proses untuk bucket sort. So, apa pemboleh ubah yang terlibat? L biasalah senarai, N adalah bilangan, I adalah indeks, J adalah mewakili kedudukan baldi. Sekarang J tu menunjukkan kedudukan baldi. Dan MB mewakili bilangan baldi. Okey, mari kita tengok kat sini. Okey, setkan, Hilmi, Ana, Siti tengah ni ada orang. Okey, maksudnya ada berapa bilangan dia? 15 orang. Okey, setkan bilangan baldi. Okey, kalau 15 orang, berapa bilangan baldi agak-agak awak nak buat? Saya tanya kamu. Saya tanya Haris lah. Haris ada tak? Okey, Haris. Kalau 15 orang belajar agak-agak berapa baldi awak nak buat? Saya tak dengar, Haris. Haris, mendengar suara cikgu? Agak-agak berapa baldi awak nak buat?
Ha. Ah, Agak-agak berapa baldi? Kan duk main game. baru dengar. Baru dengar. Sebelum tu buat apa? Main. Dengar juga. Baru pakai Dengar juga. earphone. Alhamdulillah. Berapa baldi yang kita nak buat kalau ada 15 nama? 15. 15 baldi. Agak-agak berapa baldi? Syikin. Syikin ada Syikin? Syikin dengar suara cikgu Syikin? Ke berada di Padang? PKP mana boleh Padang kan? Syikin? Oh, Syikin. Ya, cikgu. Dengar. Dengar ke baru dengar? Syikin, berapa baldi kalau ada 15 nama? Agak-agak berapa baldi awak nak wujudkan? Syikin, dengar tak soalan saya? Sekejap, banyak betul. Biarkan. Okey. Syikin, berapa baldi Syikin? Okey, tak ada tak ada dalam radar dah, hilang dah dalam radar. Okey, Syahira, Siti Noh Syahira. Kalau ada 15 nama, berapa baldi awak nak buat? Syahira, kau dengar suara saya Syahira? Siapa nak respon? Ke saya cakap seorang-seorang ni? Kaironisa. 5 je. Okey Ainun. Kalau 15 nama, berapa baldi awak nak buat? 5. Berapa? 5. 5. Okey. 15. Kalau 15 nama, awak boleh buat 5 baldi boleh. Okey, 5 baldi tu kira dah banyak dah. 3 baldi pun boleh. Nak buat 15 adalah tak praktikal lah. 10 baldi pun tak berapa praktikal. Kalau 15 nama, kita buat 5 baldi, sekurang-kurangnya kita harap satu baldi tu 3 nama. Betul tak Ainun? Betul tak Ainun? Ya, cikgu. Ainun yang bagus. Yang lain ni semua tidur ke? Saya tanya semuanya tak dengar. Okey, tak apalah. Nak buat macam mana. Line internet tak okey. Berkongsi gadget. Betul tak? Okey. So setkan bilangan baldi. Contoh saya setkan 5 baldi. Okey.
wujudkan baldi kosong. Kita kena kita kena bagi baldi tu kosong. Kalau tak kosong macam mana item nak masuk? Kemudian masukkan item ke dalam baldi. Okey. I ni apa tadi? I adalah index. J tu adalah kedudukan baldi. Okey. So, masukkan senarai yang pertama ke dalam baldi. Sampailah senarai yang ke berapa? Sampai senarai yang ke I adalah sampai senarai yang ke-14. Kenapa 14? Sebab bilangan nama ni ada 15. Kita mulakan dengan kosong dan dia mesti ada 14. Jadi awak masukkanlah senarai yang kosong tu hingga 14 ke dalam baldi ikut julat. Okey. For J kurang daripada nilai baldi, dia akan masuk ni. Maksudnya bahagian ini item akan masuk dalam baldi. Okey, yang bawah ini pula. Okey. Dah masuk, kita akan isih dia. Kan dah masuk dalam baldi, kena isih. Bila dah susun dalam baldi, okey, contohnya ada 5 baldi. Okey, 5 baldi, nampak? 5. Okey, dah masuk. Kemudian kita kena susun dia. Okey, susun ikut susunan. Okey, susun. Lepas tu awak cantum balik. Baldi pertama cantum dengan baldi kedua, baldi ketiga, baldi keempat dan baldi kelima. Last sekali dapatlah satu senarai yang baru. Okey, setakat tu faham? Boleh Boleh. Okey, so ini dia punya carta alih dia. Okey, setkan baldi, wujudkan baldi kosong, masukkan item dalam baldi. Okey, last kali dah masuk item dalam baldi, susun item dalam baldi. Bila dah habis, cantum balik, jadilah senarai yang baru. Okey, setakat tu okey ke tak okey? Okey, cikgu. Okey. So, kita pergi pada bahagian yang terakhir. Okey, ada sikit lagi. Okey. Okey, mengesan ralat dalam sudoku. Okey, nak kesan ralat kita dah belajar. Ralat ada berapa jenis? Ralat ada 3 jenis. Ralat sintek, ralat logik. Masalah Rian. Baru dengar. Baru bangun tidur. Masa larian. Tapi untuk yang ini banyak lebih kepada ralat logik. Sebab apa? Tidak mendapat output yang dikehendaki. Okey, jadi kita nak buat apa? Okey, sudoku dan carta alih perlu disemak terlebih dahulu sebelum atur cara diuji. Okay, jadi semakkan guna 2. Okay, kita dah belajar dah. Semakkan meja, semakkan langkah demi langkah. Kita dah belajar dah 2 ni. Okay, untuk membaiki output yang dikeluar tak seperti mana dikehendaki. Okay, kemudian kamu kena kesan ralat bagi penyelesaian yang melibatkan search dengan sort. Okey, setakat tu faham ke tak faham? Okey, so kita tengok sikit lagi. Okey, pengecaman corak dalam algoritma search dan sort. Okey, bila search dengan sort, dia banyak melibatkan pengecaman corak. Awak ingat lagi pengecaman corak benda yang sama dan benda yang berbeza. Okey. Penting untuk mengenal pasti dan memahami corak masalah yang perlu diselesaikan. Okey, kefahaman ini memudahkan untuk membina algoritma yang cekap dan berkesan. Okey, kenapa kita yang penting? Untuk memahami corak masalah untuk diselesaikan. Kemudian kita nak bina algoritma yang cekap dan berkesan. Kemudian kita nak
boleh membanding masalah yang hendak diselesaikan dengan masalah lain yang serupa. Okey. Sebab tu kita guna pengecaman corak. Alhamdulillah. Okey, mengenal pasti ciri, struktur, bentuk input serta output. Okey? Okey, kita pergi kat sini. Okey, apa beza? Okey. Antara ciri-ciri algoritma. Tadi kita cerita pasal ciri-ciri search dengan sort. Sekarang pasal algoritma. Okey, persamaan dia guna senarai. Dia tak akan boleh diselesaikan tanpa ada senarai. Dan dia menggunakan gelung. Sebab apa gelung? Kita ulang berkali-kali. Ulang berkali-kali. Okey. Okey, kalau search mencari sesuatu senarai item dalam senarai. Itu kalau search cari. Okey, boleh digunakan untuk senarai yang telah diisi atau belum diisi. Kalau linear belum diisi. Kalau binary kena isi. Kemudian membandingkan item carian dengan item tertentu dalam senarai. Kat sini ada banding. Okay, kata kunci dia adalah banding. Itu untuk search. Sekarang kita tengok kalau sort. Perbezaan yang pertama, senarai yang belum diisi. Yang tadi dah diisi, yang tak diisi. Okey, yang sort langsung tak isi. Isihan tamat apabila semua berada dalam urutan yang betul. Semua dah duduk urutan yang betul, baru berhenti. Macam search tadi, dia berhenti apabila kita jumpa. Betul. Okey, mengisi item dalam senarai mengikut urutan menaik dengan menurun. Itu perbezaan dia. Macam search tak ada. Okey. Itu pembandingan antara ciri algoritma. Cikgu apa beza tadi? Yang tadi ciri dia saja. Sekarang kita kata pasal algoritma. Okay, kita tengok yang tadi. Yang tadi ciri. Nampak? Yang ni adalah apa? Yang ni adalah algoritma. Okey, boleh faham sangat tu? Okey, boleh faham sangat tu? Boleh. Boleh Okey, kita pergi sikit lagi. Okey. Dia ada algoritma gabungan search dan sort. Ada bendanya kamu kena search dulu, lepas tu baru sort. Ada kalanya awak sort dulu baru search. Lepas tu kita kata kat sini gabungan. Okey. Aktiviti mencari dan mengisi. Okey. Memerlukan gabungan search dan sort. Perlukan gabungan search dan sort. Okey. Untuk memudahkan penyelesaian. Okey. Bagi masalah dan situasi yang mengaplikasikan teknik search dan sort, gabungan teknik yang sesuai perlu dipilih supaya output yang diperolehi adalah seperti yang diingini. Okey. Sebab apa? Sebab nak mempercepatkan dan memudahkan proses penyelesaian. Okey, sekarang kamu tengok muka teks, muka surat. Banyaknya. Okey, tengok muka surat 103. 103. Mana saya? Sekejap. Yang ini. Nampak tak yang pasal ikan ni? Nampak tak? Nampak tak yang saya search, saya tunjuk tu? Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Dia cerita pasal ikan. Okey, sekarang kamu tengok ikan. Okey, dia kata apa? Semasa, kejap saya kena cari dulu. Saya pun baru dalam proses. View.
Okey. Semasa aktiviti menangkap ikan, apabila pukat dinaikkan ke atas kapal, nelayan akan mencari ikan. Gariskan mencari ikan. Mencari tu maksudnya apa? Search lah. Besar sangat. Maksudnya search lah. Lagi besar. Sekejap. Okey, maksudnya search. Okey, nampak saya tulis kat situ mencari ikan yang berkualiti, ikan-ikan berkualiti yang mempunyai nilai dalam pasaran. Ikan-ikan ini akan diasingkan dan dimasukkan ke dalam bakul, manakala ikan-ikan lain akan dilepaskan semula ke laut. Ikan-ikan yang terdapat di dalam bakul akan diisihkan mengikut jenisnya. Kat sini berlakunya search, lepas tu berlakunya sort. Okey. So kamu tengok sini. Dia punya proses mula-mula naikkan ikan. Lepas tu cari. Okey, cari. Bila cari, ada dua je cari, binary ataupun linear. Betul? Okey. Kemudian jika ikan tidak berkualiti, kita buang balik ke laut. Ikan-ikan yang berkualiti tu kita akan isi pula ikut jenis. Okey. Kat sini berlakunya sort. Sort ada dua. Bubble dengan bucket. Okey, kita tengok penyelesaian. Okey, kat sini. Okey. Berdasarkan ni, proses cajian dilakukan terlebih dahulu diikuti dengan proses isihan. Yang ni yang saya cakap tadi. Dia berlakunya gabungan teknik search dengan sort. Mula-mula dia search, lepas tu dia isi. Okey, faham? Okey, kita tengok pula yang seterusnya. Okey, yang ini. Okey, kita tengok muka surat. Kita tengok muka surat 104. Nampak ke tak nampak? Nampak ke tak nampak? Nampak je. Husnina nampak Husnina? Husnina nampak tak? Okey. Okey, rehat sekejap ya. Saya rasa pening. Banyak kerja yang nak kena buat. Tak apalah. Okey, tak apa. Terima kasih. Terima kasih Adli. Okey. Okey, kita sambung balik sikit lagi Sikit lagi. Okey. Saya tak mengajar kamu pun, saya tak terangkat kamu pun. Itu tanggungjawab saya. Pada masa yang sama kerja yang datang pun bertimbun-timbun. Biarkanlah. Okey, biarkanlah belakang akan merasa bahagia. Okey, kita tengok contoh. Okey. Narish ingin mencari senaskah buku rujukan dalam operasi matematik. So kat sini mencari. Bila mencari kat sini adalah
search. Okey. Perpustakaan menggunakan sistem perpuluhan duit untuk mengkelas. Okey, dia cari. Okey. Okey, so kita tengok kat sini. Oh, siapa tu? Adik buku tangan ni. Aduh. Apa ni? Aku kena buku ni. Buku kau dah ada. Saya tak boleh nak mute dia. Okey. Syafiqah ada tutur dah. Okey, biasalah tu. Awak jangan duk marah kat kawan kamu. Dia masuk ke. Adik baik kan? Adik baik. Buat apa dia? Ibu dia tak ada. Okey, kita tengok langkah dia nak mencari. Mula-mula dia nak cari, dia kena pergi yang ni dulu. Okey, lihat carta DDC. Okey, dia nak cari buku apa kat sini? Dia nak cari buku berkategori operasi. Dia nak cari operasi. Mula-mula dia kena pergi pada label 500. 500 merujuk kepada sign tulis. 500, bawah 500 ni ada pecahan pula daripada matematik sampai sains hayat. Operasi tu duduk dalam bahagian matematik. Bila dia bahagian matematik, dia masuk pula. 510 ada sampai 519. Operasi tu duduk bahagian aritmetik. Jadi dia pergi aritmetik, barulah dia masuk 513.2 bahagian operasi. Lepas tu barulah carian itu tamat. Dalam contoh ni dia cuma buat proses carian saja. Okey. Cuba kamu tengok contoh 3.15. Okey, yang tadi gabungan carian dia banyak kali cari. Okey. So sekarang kita tengok pula, kita tengok kat sini. Berdasarkan algoritma di atas dapat diperhatikan bahawa gabungan dua jenis teknik carian digunakan. Naresh menggunakan binary search untuk mencari rak berlabel 500. Okey, masa yang dia check 500 ni dia guna binary search. Kemudian Naresh menggunakan linear search untuk mencari berlabel 510. Ni 510 dia guna linear search. Asal dia guna binary search ialah 0 sampai 500 banyak. Jadi kita guna binary search. Lepas tu 500 ke 10 kita guna linear search. Okey. Untuk mencari bahagian ber-500. Matematik kerana bahagian ini berada di rak pertama. Okay, so yang untuk mencari bahagian ber-513, yang ini 513, dia guna kaedah apa? Dia guna binary search. Sebab apa? Sebab yang ini berada di tengah-tengah. Okey, berada di tengah, dia pecah dua, pecah dia jumpa. Okey, kemudian berada di tengah-tengah. Naresh menggunakan linear search untuk mencari sebab apa? Sebab yang ni duduk di atas. Faham sekarang ni? Kalau benda tu banyak, dia guna binary search. Yang ni sebab benda tu duduk di atas. Sebab tu dia guna linear. Yang ni pun dia guna binary search. Di situ ni berlakunya gabungan teknik search. Okey, sekarang kita tengok gabungan sort pula. Okey, gabungan sort. Okey, Adila. Ada orang nama Adila. Okey. Okey, dah senyap dah. Okey lah tu Syafiqah dia. Rancak dia sembang. Dia duk kata ke orang. Arif, kamu pun masuk kelas lambat. Tak duk kata ke orang. Okey. Sorry. Apa dia? Apa Syafiqah? Sorry. Tak apa, biasalah. Depa ni memanglah kecoh. Cuba kalau depa. Gelak. Sejak-sejak left. Okey, tak apa. Saya pun, tak adalah kamu mengumpat saya. Betul dah, mengumpat pun tak apa. Okey, Adila seorang pembantu klinik. Dia dikehendaki menyusun fail-fail. Kat sini perkataan apa? Menyusun. Bila menyusun dia adalah sort.
Okey, file-file yang terdapat di klinik bagi memudahkan file pesakit dicari apabila pesakit datang untuk mendapatkan rawatan. Okey, untuk mendapatkan rawatan. Adila memulakan tugasnya dengan mengisi file-file mengikut tahun kelahiran pesakit. Dia susun ikut tarikh kelahiran pesakit. Okey, bagi setiap tahun kelahiran, Adila menyusun file-file mengikut abjad nama. Kat sini dia berlakunya 2 kali sort. Okey, 2 kali sort. Okey, yang pertama dia, okey nampak, semak tahun kelahiran. Kemudian ikut, lepas tu semak pula ikut abjad. Okey, kat sini kita tengok ni. Berdasarkan algoritma, terdapat 2 gabungan isian yang berlaku dalam proses Adila menyusun file pesakit. Adila menggunakan bucket sort untuk mengisi mengikut tahun kelahiran. Yelah, banyak. Okay. Kalau pesakit tu daripada budak bayi, umur 2 bulan, sampai pakcik umur 70 tahun. Jadi, banyak. Jadi, kita guna bucket sort. Okey, yang terdapat, okey. Kemudian Adila menggunakan bubble sort. Sebab apa? 26 aksara tak banyak sangat. Walaupun kamu tunjuk 26 ni pun banyak, tapi kita nak tunjukkan kepelbagaian. Yang ini, kenapa sekadar kita guna bubble? Sebab dia tak berapa banyak. Yang ini banyak. Okey, itu 2 masalah yang diberi. Okey, sebagai kerja rumah kamu. Okey. Cuba tengok aktiviti 3.12, cerita tentang dewan. Kemudian yang bawah ni cerita tentang postman. Okey, apa yang awak perlu buat? Salin dalam buku latihan. Saya nak awak tentukan. Dia guna teknik, kalau yang ni search. Search kita dah belajar ada 2 kan? Binary. Binary dia guna kat mana? Linear dia guna kat mana? Saya nak kamu salin yang ini dengan ini saja. Lepas tu awak tulis, buat macam tadi. Ni penyelesaian ni dalam bentuk ayat ni. Okey, yang ni untuk search, yang ini untuk sort. Sort daripada bubble, yang ni daripada bucket. Okey, setakat tu faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Bukan salah saya. Pasal pula dah. Boleh faham Haris? Haris boleh faham? Tak dengar dah. Cikgu. Okey. Siapa lagi? Oh cikgu. Boleh faham? Kenapa? Ya Aiman, nak tanya apa Aiman? Boleh ulang balik tak? Kena buat apa? Saya tak dengar cikgu. Okey, saya ulang lagi sekali lagi Okey, ni dengar soalan saya Aiman? Dengar cikgu. Saya nak kamu tengok aktiviti 3.12 muka surat 106. Okey, saya nak awak salin latihan ni masalah tentang dewan ni. Dia buat teknik search, binary search, dia buat gabungan teknik search. Search yang kita tahu daripada binary dengan linear. Okey, awak baca ayat ni, dekat mana dia guna binary search? Dekat situasi mana dia guna linear search? Okey, setakat tu faham Aiman? Faham Aiman? Aiman? Faham cikgu. Dengar ke tak dengar? Dengar tak? Okey, itu untuk search. Untuk yang ini sort. Okey, awak baca cerita tentang postman ni. Apa yang dia buat? Okey, dia susun. Dekat mana kita guna bubble search? Kat mana kita guna bucket search? Bubble sort yang kat mana kita guna bucket sort. Setakat tu faham? Faham? Okey, latihan buat dalam buku latihan. Saya nak awak salin situasi ni dan buat ayat macam ni. Nampak ni? Ni. Macam ini. Tak payahlah berdasarkan algoritma. Tak payahlah. Awak cuma cerita bucket sort kat mana? Bubble sort kat mana? Dan dia punya, kenapa kamu pilih yang itu? Sebab senarai dia banyak ke? Sebab agak susah nak cari ke? Okey, setakat tu faham?
Boleh ke tak boleh? Okey. Kalau dah Boleh. okey. Okey, makna habislah bab 3. Minggu depan kita nak masuk bab 4. Okey, cikgu nak ambil kedatangan Afif, jangan saya ambil kedatangan terus left. Afif, kamu punya tabiat saya ambil kedatangan terus left. Jangan. Tu tabiat tu tak elok. Sebab saya ada lagi benda yang saya nak tegur. Ni ambil kedatangan terus left. Sekejap, saya nak cari file saya. Okay, seboleh-bolehnya duduk sehingga saya kata left, baru left. Okay, ini saya ambil kedatangan terus left. Nampak sangat kamu masuk kelas kerana nak ambil kedatangan. Okay, tabiat yang tak baik tu patut diubah. Okay. Okay, saya perlu tegur kamu sebab saya dah tengok bukan setakat sekali dua selalu. Bila saya ambil kedatangan, teruslah. Okey, 3 Ibnu Sina. Hari berapa bulan? 18. Siapa angkat tangan? Sabar. Azhari ada, Aura ada, Ayuni ada tak? Ayuni ada. Ilham ada. Ilham, minggu ni sebelum cuti kamu tak masuk Airunisa, Faris tak ada, Abid ada, Afiq pun baru masuk, Aiman. Anas ada tak? Anas? Afiq, Anas kenapa tak masuk? Afiq? Tak tahu yo. Dia masalah telefon lagi ke? Tadi tak 5 jelas minggu je lagi nampak kalau dia masalah telefon macam ni. Saya tak tahu nak kata apa dengan kamu. Alia ada, Dini ada, Syafika. Syafika Zulaiha ada tak? Syafika Zulaiha ada tak? Syafika Zulaiha ada tak? Okey, tak ada. Sabrina ada, Syikin ada, Bakis ada, Sakinah? Ikuan sakit perut ke? Yelah tu pun. Sakinah apa masalah dia? Tadi dia ada on tapi tak tahulah handphone ada masalah lagi kot. Hari tu pun sebelum cuti 2 minggu dia tak masuk So dia ada ke tak ada tadi Ainul? Dekat Telegram tadi dia apa online sekejap tapi apa dah suruh lah tapi dia tak masuk pun. Dia ada cakap tak pasal apa? Dia sebelum itu dia ada kata dekat apa kata handphone dia ada masalah sikit. Macam-macam kamu ni. Ainun ada, Syahira ada kan? Syahira ada kan? Okey, Syafika ada. Okey, 1, 2, 3, 4. 4 orang tak datang. Okey, seterusnya kelas Ibnu Rushd. Jangan duduk left Afif. Lagi saya ambil je kedatangan terus left. Hari ni 18. Azrul ada tak? Okey, Azrul ada. Husnina ada tadi. Izan saya nampak. Lina ada tak? Lina ada. Amizafiq saya nampak tadi. Adib ada, Adli ada, Izzuddin ada. Arif ada tak? Arif ada tak? Siapa boleh respon? Arif ada tak? Ada. Ada. Kan ni kamu selalu tak masuk. Ashraf ada tak? Okay, Ashraf ada. Haris ada, Ikwan tak ada, sikit perut, Aikal, Luqman. Munirah Aina. Munirah Aina, tak ada? Munirah Aina ni pun Lina, Munirah ni apa masalahnya? Lina, boleh dengar suara cikgu? Ya, cikgu. Apa masalah dia? Tak tahu lah kat dia. Dia pernah cerita tak? Handphone dia rosak ke, gadget tak ada ke, sikit perut ke, apa ke, dia pernah cerita?
Mustafa. Ada, supaya dia tak pernah masuk. Najihah ada? Najihah ada? Najihah ada. Maisara ada. Okey, Maisara ada. Balkis ada. Okey, 2 orang. 18, 10, 20. Okey. So, hari ni saya bagi tugasan kat kamu. Muka surat. Siapa yang tak ingat, ulang balik tengok muka surat. Okey. Okey, muka surat 106. Okey, saya tulis kat sini. Tugasan 106. Tentukan jenis sort dan search bagi 2 situasi yang diberi. Buat dalam buku latihan dan PM jawapan pada saya. Ingat sebab apa saya perlu awak PM jawapan, itu adalah PBD kamu untuk topik ni. Lepas ni kalau saya bagi PBD kamu TP4, mak ngayah kamu komplain, saya akan tunjuk apa yang kamu buat dan apa yang awak tak buat. Faham? Faham tak Aura? Boleh faham Aura? Aura ada tak? Okey, Aura ada. Amin Zafiq faham? Afiq faham? Ashraf faham? Okey. So, saya nak bagi PBD kamu pun, kalau kamu tak hantar kerja, tak buat apa-apa evidence, macam mana saya nak bagi kamu TP4 atau TP5? Faham ke tak faham? Okey. Okey, sebab 5 minggu ni adalah 1 minggu yang sangat panjang dan saya tak berniat untuk buat ulang kaji. Kalau ulang kaji awak tak masuk, saya boleh pejam mata sebab saya nak teruskan untuk bab seterusnya dan saya tak berhajat untuk ulang balik lepas kita bersemuka nanti sebab kita tak tahu kita nak bersemuka bulan bila. Jadi so nak tak nak awak kena usaha masuk kelas. Sakit perut pun tahan. Faham tak? Ilham live dah. Siapa lagi nak live? Siapa lagi nak live? Kedatangan dah ambil dah. Okey. Periksa ada ke tak ada. Semalam saya dah minta pada pengetua untuk tingkatan 3 saya nak adakan peperiksaan sebab nak susun tahun depan kamu kelas mana. Dan pengetua setuju, lepas saja bersemuka, kita akan buat peperiksaan. Okey, adik, saya jawab soalan kamu? Saya jawab soalan kamu? Okey, adik, saya jawab soalan kamu. Siapa lagi nak tanya? Okey, so, ulang kajilah. Kalau saya masuk periksa, cikgu masuk sampai bab berapa? Awak rasa bab berapa saya akan masuk? Mungkin sampai bab 4. Siapa yang tak masuk tu, masalah kamu bukan masalah saya. Faham? Okey, satu last saya nak tanya kamu. Ada lagi yang left? Siapa lagi yang nak left? Afif tak nak left? Okey. Okey, so pesan saya nak tanya kamu untuk bab 4 nanti saya akan bagi nota kat kamu. Siapa yang ada masalah sebab saya akan bagi nota dekat Telegram. Siapa yang ada masalah untuk cetak nota, saya akan letak di Pak Guide. Okey, jadi siapa yang ada masalah, tolong tulis dekat grup. Siapa yang ada masalah nak cetak dan awak sanggup ambil nota di Pondok Jaga, letak nama dekat grup. Senang saya nak kira berapa, senang saya nak photo state. Sebab saya sekarang ni kedai photo state tak buka, saya kena photo state sendiri. Okay, jadi ia melibatkan kos. Saya tak nak benda tu berlakunya pembaziran. Faham ke tak faham? Sebab tu saya tak bagi kamu left lepas ambil kedatangan. Bila awak left lepas ambil kedatangan, awak tak akan terlepas beberapa info. Lepas tu nanti awak boleh bagi alasan dekat mak ayah kamu, awak tak tahu. Benda tu sampai dekat saya. Mak kamu cakap betul ke? Betul ke? Saya tak mau dengar benda tu. Okey? Jelas?
Faham semua? Saya harap awak faham sebab awak pun semua orang-orang bijak pandai. Okey, ada apa nak tanya? Saya bagi peluang untuk kamu tanya.